Salam sejahtera Puan dan rekan-rekan yang saya kasihi sekalian. Nama saya ialah Glenisa Grace Puaraimo, bernomor metrik BG22110421. Pada hari ini, saya akan membentangkan pendahuluan bagi topik yang kami pilih. Malaysia, sebuah negara menarik yang terletak di Asia Tenggara. Dengan banggahnya menerima gelaran sebagai masyarakat berbilang etnik yang hidup dalam keharmonian dan keamanan. Selain kisah negara Malaysia, dihiasi dengan corak budaya, tradisi, dan etnik yang mempunyai unsur kepelbagaian. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai contoh negara yang cemerlang dalam aspek kekuatan dan keindahan kesepaduan dalam kepelbagaian. Pemahaman erti dan implikasi adat, adat resam, dan adat istiadat adalah penting untuk menghayati warisan budaya yang kaya dan memupuk kehidupan harmoni dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. Secara keseluruhannya, masyarakat Malaysia daripada latar berbilang etnik yang pelbagai telah menunjukkan perpaduan dan keunikan dalam kepelbagaian. Namun sedemikian, negara Malaysia juga menghadapi kekalangan. Oleh hal sedemikian, Malaysia terus berkomitmen dalam menerima kepelbagaian masalah yang terjadi sebagai kekuatan. Dalam aspek dialog terbuka, pertukaran antara budaya, dan usaha berterusan demi mempromosikan kesaksamaan dan soal integriti. Hal-hal yang tersenarai adalah penting dalam memupuk persefahaman dan rasa saling menghormati dalam kalangan komuniti yang memiliki latar belakang yang berbeza. Dengan meraihkan perbezaan seseorang itu sambil mencari persamaan, rakyat Malaysia sememangnya mampu membina masyarakat ke arah kepelbagaian berkembang dan kesepaduan ditegakkan demi membentuk masa depan Malaysia yang penuh dengan keharmonian dan kepelbagaian. Oleh itu, adab, adat resam, dan adat istiadat ialah komponen integral dalam kain budaya yang kaya di masyarakat Malaysia. Konsep-konsep ini mempromosikan penghormatan, harmoni, dan pemahaman dalam kalangan komuniti etnik yang pelbagai di negara ini. Dengan adanya masyarakat yang menghargai dan merangkul norma sosial ini, Malaysia pastinya merayakan warisan yang berbilang bangsa dan membina masyarakat yang menghargai keterangkuman dan kepelbagaian budaya. Assalamualaikum, nama saya Syifa binti Rainul, nombor metrik BG22110475. Saya akan membentangkan maksud adab dan 8 jenis-jenis adab. Maksud adab ialah santun dan sopan. Adab menentukan cara dan perilaku seseorang dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk moral, kesantunan, tata susila dan kemanusiaan. Adab penuntut ilmu, menghormati, memuliakan dan menyenangkan hati guru, memiliki sifat yang sabar dan tidak mudah berputus asa ketika menuntut ilmu, dan bersifat merendah diri dan tidak angkuh ketika menuntut pelajaran. Adab berkawan, bersopan santun serta bertimbang rasa dalam pertuturan dan perilaku, elakkan penyebaran atau penghebahan, kekurangan dan kesilapan bagi menjaga maruah, mengamalkan sifat pemaaf antara satu sama lain. Adab beri hujah, menggunakan hujah berdasarkan fakta yang konkret, memberi tumpuan sepenuhnya kepada pihak yang sedang berbicara, serta tidak menghina, mengejek atau merendahkan pihak lawan. Adab berjual beli ialah saling menghormati dan bersopan santun, memberikan maklumat yang jujur dan lengkap mengenai produk yang dijual, jujur tentang niat dan kemampuan untuk membeli sesebuah produk tersebut. Adab pergaulan lelaki dan perempuan, menjaga batasan dan menghormati privasi satu sama lain. Menurut agama Islam pula, adab sesama lain jantina ialah mengelak daripada berdua-duaan agar tidak timbul kesalahfahaman ataupun fitnah. Adab penjaga alam sekitar ialah menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah merata-rata, tidak memetik bunga atau tumbuhan liar, tidak mengganggu sarang burung dan sebagainya, serta berjimat cermat dalam menggunakan sumber daya alam. Adab menziarahi orang sakit ialah memilih waktu yang sesuai dan tidak membebankan orang yang sakit tersebut, memantau masa menziarahi agar tidak terlalu lama, serta mengucapkan kata-kata yang baik. Adat di rumah ibadat, menjaga kebersihan diri. Selain itu berperilaku sopan ketika berada di perkarangan rumah ibadat, serta memakai pakaian yang sopan dan sesuai serta tidak bercanggah dengan kefahaman kepercayaan.
Assalamualaikum, nama saya Nazatul Insyirah, nombor matriks BG22110033. Adab yang ke-9 ialah adab makan dan minum. Bagi kaum Melayu, sebelum makan dan minum, mereka memastikan makanan dan minuman adalah daripada sumber yang halal dan membaca bismillah serta doa makan. Semasa makan dan minum, mereka menggunakan tangan kanan, mengambil makanan yang terdekat dahulu dan makan dan minum secara sederhana. Selepas makan dan minum, mereka menjilat jari sebelum tangan dicuci dan akhirnya membaca doa selepas makan. Kaum Cina pula, mereka memegangkan cawan mereka sendiri apabila orang lain minum air. Mereka menggunakan kedua-dua tangan apabila menyampaikan minuman dan makanan, dan akhirnya penjapit atau chopstick yang digunakan juga tidak boleh diletakkan berdiri tegak dalam mangkuk berisi nasi kerana ianya merupai colok. Seterusnya, bagi kaum India, hidangan makanan mereka pula perlulah diletakkan di dalam bekas besi yang tahan karat. Mereka tidak boleh bercakap dengan kuat semasa makan, dan apabila tetamu melawat ke rumah, tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mestilah sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat terhadap tuan rumah. Adab yang ke-10, adab berpakaian. Terbagi kepada dua, pakaian moden dan pakaian tradisional. Pakaian moden terdiri pada formal dan juga tidak formal. Salah satunya bagi formal, kemeja dan juga pakaian seragam sekolah, manakala tidak formal ialah baju sukan dan baju tidur. Pakaian tradisional bagi Melayu ialah baju kop Melayu ataupun baju kurung. Bagi kaum Cina, Cheongsam dan Samfu, India, sari Punjabi dan Kadazan Sinuangka. Adab dalam berpakaian perlulah memakai pakaian yang sopan serta tidak mencolok mata dan tidak menimbulkan provokasi terhadap kaum lain. Adab yang ke-11 ialah adab bermasyarakat, iaitu adab perbezaan pendapat kerana sebagai negara yang mengamalkan sistem demokratik, undian dilaksanakan bagi pemilihan ahli-ahli politik negara. Oleh itu, setiap kaum perlulah menghormati pendapat-pendapat bagi kaum yang lain. Seterusnya ialah kepentingan adab. Salah satunya merapatkan hubungan sesama masyarakat setempat, membolehkan sesebuah negara itu dapat melahirkan masyarakat yang berhati mulia dan juga masyarakat yang berdisiplin, dan akhirnya membantu dalam mengukuhkan dan membangunkan ekonomi negara. Saya Pawitra Rahmat, nombor matrik saya BG22110108. Saya akan membentangkan tentang adat istiadat. Istiadat mengiktirafkan sebagai peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadikan kebiasaan, adat kebiasaan atau resap. Pengertian istiadat ini berkaitan dengan amalan. Oleh itu, perkataan adat istiadat mempunyai dua makna, iaitu pelbagai adat atau upacara serta cara mereka dilaksanakan. Disebabkan ini, adat berbiasa daripada undang-undang kerana adat boleh dianggap tidak mengandungi hukuman atau denda. Selamat pagi Puan, nama saya ialah Sarveshwara Lechumanan, nombor matrik BG22160487. Hari ini saya membentang tentang adat istiadat Islam dan adat istiadat Cina. Adat istiadat Islam terdapat beberapa bahagian. Yang pertama, ibadat. Contoh ibadat yang dilakukan dalam adat istiadat Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan ibadat-ibadat lainnya. Yang kedua, perkahwinan. Proses perkahwinan dalam tradisi Islam dimulai dengan rundingan antara keluarga bakal pengantin. Yang ketiga, pengebumian. Proses memandikan jenazah, mengafankan dengan kain kafan putih dan pengebumian menghadap kiblat. Yang akhirnya, pakaian. Contoh pakaian tradisional yang khusus kepada budaya Islam seperti tudung abaya dan kufi adalah mengikuti ajaran agama dan nilai kesopanan. Adat istiadat Cina. Adat istiadat Cina terdapat 3 bahagian. Yang pertama, perkahwinan. Proses peminangan di adat perkahwinan orang Cina di mana rombongan dari pihak lelaki mengunjungi keluarga perempuan dengan membawa hadiah seperti wang tunai, buah-buahan dan hadiah lainnya. Selain itu, kematian, membersihkan dan memandikan mayat dalam budaya Cina. Penggunaan pakaian yang cantik seperti pakaian hari perkahwinan dan penempatan mayat dalam peti kayu berukir. Akhirnya, kelahiran. Adat istiadat Cina, keutamaan diberikan kepada anak lelaki dalam masyarakat Cina kerana kebolehan mereka mewariskan nama nenek moyang kepada keturunan. Saya akan membentangkan tentang adat istiadat India. Pertama ialah perkahwinan.
Upacara Nichem, rombongan dari pihak lelaki mengunjungi keluarga perempuan dengan membawa hadiah sebagai tanda kehormatan. Selain itu, upacara perkahwinan. Tirmanam ialah istilah yang merujuk kepada penyatuan atau ikatan suci yang dicipta oleh pasangan suami dan isteri. Kedua ialah kelahiran. Upacara walakapa dilakukan oleh wanita hamil apabila kandungan sulungnya berumur 7 hingga 9 bulan. Seterusnya upacara turdit. Semasa ini keluarga dan rakan-rakan bayi dijemput untuk merayakan kelahiran bayi dan biasanya memberi hadiah kewangan atau barang emas kepada bayi. Seterusnya upacara mencukur rambut. Mencukur rambut ini dikenali sebagai mudi dan kudal dijalankan antara tahun pertama dan tahun ketiga selepas kelahiran anak. Ketiga ialah kematian. Upacara tali wangudal. Tali wangudal adalah upacara menanggalkan tali apabila seorang lelaki berkahwin meninggal dunia. Seterusnya upacara waikarsi. Sebagai tanda pemberian terakhir, makanan akan dimasukkan ke dalam mulut mayat. Seterusnya upacara kolliceti. Kolliceti ialah istilah yang merujukkan kepada periuk tanah liat yang dipanaskan. Hai, nama saya Nurul Ain Hidayani dan saya akan menerangkan tentang adat resam. Adat resam ialah satu peraturan yang tidak tertulis namun telah diamalkan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang lagi dan ianya telah menjadi satu kebiasaan kepada sesuatu kaum. Bagi adat resam Melayu, terdapat adat resam untuk memelihara kesopanan seperti tidak boleh duduk di atas bantal kerana dikhawatiri mendapat bisul pada punggung. Seterusnya, adat resam kepada wanita hamil. Wanita hamil tidak dibenarkan untuk duduk di kepala tangga kerana dikhawatiri anak akan berperangai buruk. Tapi maksud sebenarnya ialah mengelakkan si ibu daripada duduk di tempat yang berbahaya. Seterusnya, tidak dibenarkan untuk berada di luar rumah selepas waktu senja untuk mengelakkan gangguan makhluk halus. Tapi maksud sebenarnya ialah waktu senja merupakan waktu untuk beribadat dan tidak sesuai untuk ibu hamil keluar. Seterusnya, adat resam kepada kanak-kanak. Adat resam kepada kanak-kanak adalah bertujuan untuk mengajar anak-anak supaya berkelakuan baik dengan cara menakut-nakutkan mereka. Antaranya ialah tidak boleh menjelirkan lidah kerana dipercayai lidah mereka akan dipotong. Kemudian tidak boleh memakan kepala ikan kerana ianya boleh menyebabkan otak menjadi bodoh. Dan tidak boleh makan sambil bergelap kerana dipercayai mereka akan makan bersama-sama hantu. Seterusnya, terdapat adat resam kepada anak dara. Seperti tidak boleh menyanyi sambil memasak di dapur kerana dipercayai akan mendapat suami tua. Tapi maksud sebenarnya ialah untuk mengelakkan masakan daripada hangus. Seterusnya, tidak boleh makan sambil berbaring kerana dipercayai akan mendapat suami pemalas. Tapi maksud sebenarnya ialah makan sambil berbaring akan menyukarkan sistem pencernaan dan ianya juga tidak kelihatan sopan untuk anak gadis makan sambil berbaring. Seterusnya, tidak boleh memotong kuku pada waktu malam untuk mengelakkan mendapat nasib malang. Tapi maksud sebenarnya ialah melindungi daripada tercedera kerana pada zaman dahulu tiada kemudahan elektrik dan lampu yang terang. Seterusnya, adat resam India. Adat resam wanita hamil. Wanita hamil memakai sebentuk gelangan tangan yang dikenali sebagai sulkapa. Selain itu, gelangan tangan yang dipakaikan terdiri daripada pelbagai jenis, iaitu gelang kaca, pancalogam dan emas mengikuti kemampuan masing-masing. Selain itu, wanita hamil juga mendapat pelbagai jenis hadiah ketika upacara tersebut. Ibu akan menerima sari, makanan manis, emas dan pelbagai. Pada upacara tersebut juga pelbagai makanan manis yang khas akan disediakan untuk wanita hamil. Selain itu, wanita hamil juga perlu memakai sari perkahwinan ketika upacara tersebut. Seterusnya, adat resam Cina. Adat resam Cina untuk wanita hamil. Wanita hamil dilarang membuat kerja-kerja keras atau memaku kerana dikhawatirkan anak dalam kandungan cacat kerana terkejut.
Selain itu, wanita hamil juga dilarang mengeluarkan kata-kata kesat atau memukul binatang kerana risaukan anak di dalam kandung kena badi. Wanita hamil juga larang memakan buah tajam seperti nanas kerana ditakuti anak akan menjadi terlalu besar. Selain itu, adat resam selepas kelahiran. Ibu selepas bersalin tidak dibenarkan mandi atau mencuci rambut sepanjang waktu berpantang sekurang-kurangnya 30 hari kerana mereka percaya bahawa tubuh wanita akan lemah dan mudah berkena penyakit selepas bersalin. Makanan juga yang digalakkan selama pantang selepas bersalin seperti halia, tuar minyak biji lada hitam, wine dan cuka hitam. Bahan makanan juga perlu berasaskan organik, segar dan semula jadi. Ibu juga memakai pakaian yang tebal dan sarung kaki untuk mengelakkan angin masuk ke dalam tubuh badan. Ibu yang bersalin juga dilarang membuat kerja rumah dan juga dilarang menonton TV atau membaca kerana mereka merisau penglihatan ibu akan dirosak. Seterusnya, adat resam Cina. Adat resam perayaan. Orang Cina dilarang menyapu lantai ketika Tahun Baru Cina. Mereka juga dilarang mencakap kata-kata kesat dan dilarang memecah alatan gelas seperti kaca. Seterusnya, mereka memberi ampau kepada bujang sahaja. Tambahan pula adat resam perkahwinan. Mereka dilarang memakai pakaian warna gelap seperti warna hitam. Mereka amat digalakkan untuk memakai warna merah kerana ia membawa keuntungan kepada pengantin. Selain itu, tetamu kematian ahli keluarga tidak boleh memberi ampau kepada pengantin. Seterusnya, adat resam kematian. Ketika kematian, orang yang melawat ke rumah tersebut tidak boleh memakai pakaian warna-warni tetapi harus memakai pakaian warna gelap seperti hitam. Selain itu, keranda yang digunakan mestilah dalam keadaan baik dan juga keadaan baik. Kesimpulannya, budaya atau adat suatu kaum merupakan suatu warisan yang harus dijaga oleh penduduk negara Malaysia. Masyarakat tidak boleh terlalu terpaku pada pandangan yang terlalu moden sehingga menganggap sudah usang atau tidak relevan lagi. Sebaliknya, setiap rakyat harus melihat budaya sebagai suatu sarana yang mampu membentuk seseorang menuju kepada sebuah kemodenan yang lebih baik, yaitu baik secara rohaniah maupun material. Kita harus membiarkan matahari terus bersinar, pepohonan terus hijau, dan Malaysia terus bersinar dengan masyarakat yang saling berkolaborasi untuk mempertahankan budaya dan adat istimewa ini. Warisan adab, adat istiadat, dan adat resam mempunyai dimensi rohaniah dan materialistik yang mendalam. Hal tersebut bukan hanya meliputi artifak yang boleh dilihat, ritual dan tradisi, malah elemen tidak kelihatan seperti bahasa, kepercayaan, dan ekspresi seni. Aspek-aspek tidak kelihatan ini mencerminkan aspirasi, kreativiti, dan hasrat sebuah komuniti, menjadi sumber inspirasi dan pemacu untuk usaha intelektual dan seni. Dengan mengakui nilai intrinsik warisan budaya Malaysia, seseorang dapat menggunakannya untuk memacu pembangunan lestari, pelancongan, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam inisiatif untuk memelihara dan memulihkan warisan budaya Malaysia, usaha bersama serta penglibatan pelbagai pihak termasuklah pihak kerajaan, komuniti, institut pendidikan serta setiap individu diperlukan. Hal ini melibatkan inisiatif seperti dokumentasi, pemeliharaan, promosi, dan pemindahan pengetahuan kepada generasi pada masa hadapan. Dengan ini, masyarakat dapat melanjutkan tradisi yang berharga ini dan menjadikan Malaysia sebagai negara yang gemilang yang tetap mempertahankan kekayaan budaya yang luar biasa ini.